Assalamualaikum dan hai, kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan projek pembangunan lestari. Projek yang akan kami jalankan adalah satu kempen kesedaran yang bertemakan pendidikan yang berkualiti. Kempen ini dijalankan melalui rakaman video dan aktiviti yang dijalankan juga adalah melalui atas talian. Pendidikan merupakan salah satu agenda yang boleh mempengaruhi kemajuan sesuatu bangsa. Seterusnya, dapat membina masyarakat yang berilmu akan lebih bijak dalam membentuk negara yang sejahtera. Selain itu, dapat memberi peluang untuk mempunyai masa hadapan yang cerah, terutama dalam menstabilkan ekonomi. Matlamat kempen pendidikan. Matlamat kempen pendidikan ini merupakan hasil perbincangan daripada ahli grup ini serta maklumat-maklumat yang terdapat di dalam internet. Okey, seterusnya mari kita lihat isi-isi yang terdapat di dalam slide ini. Mari kita lihat. Yang pertama, dapat menafsirkan pendidikan kualiti tinggi kepada golongan sasaran. Golongan sasaran yang dimaksudkan di sini ialah pelajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah serta mahasiswa-mahasiswi yang terdapat yang masih belajar di universiti. Penafsiran pendidikan kualiti tinggi ini harus mencapai pemahaman terhadap golongan sasar supaya dapat menerapkan di dalam aspek pendidikan harian mereka. Seterusnya, mempunyai matlamat yang jelas. Matlamat yang jelas dimaksudkan di sini ialah seharusnya menerangkan kepelbagaian, keserasian yang perlu dilakukan di dalam pendidikan untuk mencapai pendidikan kualiti tinggi. Seterusnya, memberi kesan kepada kempen ini terhadap golongan sasaran. Kesan yang perlu dicapai ialah kesan positif kerana pelbagai impak positif yang banyak terhadap kempen pendidikan ini untuk mencapai pendidikan kualiti tinggi. Seterusnya, memberi kesedaran kepada semua lapisan masyarakat. Tidak kira sama ada yang muda, yang tua maupun pelbagai lapisan lah. Baik. Seterusnya, menarik golongan sasaran supaya minat akan sektor pendidikan ini. Ini kerana sektor pendidikan merupakan aspek utama terhadap sesebuah golongan kekeluargaan kerana sesebuah keluarga itu memerlukan sektor pendidikan disebabkan untuk mencapai keharmonian dan kesejahteraan di masa akan datang supaya negara dapat memacu golongan-golongan yang berpendidikan. Seterusnya, terdapat yang di dalam slide ini ialah meningkatkan keupayaan dan inovasi serta memupuk minda kelas pertama. Minda kelas pertama dimaksudkan di sini ialah mendidik atau memupuk masyarakat-masyarakat supaya berinovasi dan berpendidikan untuk memacu negara. Akhir sekali, memastikan sektor pendidikan di Malaysia terus berkualiti pada masa akan datang supaya terdapat model insan yang berkualiti akan menerajui kepelbagaian sektor di luar sana serta memacu negara ke arah yang berkualiti. Strategi bagi setiap matlamat. Strategi dalam menjalankan kempen ini adalah selaras dengan matlamat kempen. Antara strategi tersebut adalah membandingkan tahap dan kualiti pendidikan di Malaysia dan luar negara untuk memberi gambaran kepada kumpulan sasaran, iaitu pelajar daripada pelbagai tahap dan orang dewasa. Selain itu, kempen ini juga akan menunjukkan pendidikan tidak mengira usia, iaitu dari mula umurnya 5 tahun sehingga umur maksimum yang manusia mampu. Seterusnya, kempen ini menerangkan kualiti pendidikan memainkan peranan dalam melahirkan masyarakat minda kelas pertama dan meningkatkan tahap inovasi negara dalam pelbagai bidang yang menjurus kepada kemajuan negara dalam mencapai matlamat pembangunan yang mampan. Akhir sekali,
Strategi kempen ini adalah untuk memastikan kualiti pendidikan yang baik dapat diteruskan, ditingkatkan dan dilestarikan terutamanya di era pandemik COVID-19 ini. Taktik untuk melaksanakan kempen. Terdapat pelbagai taktik dalam menjalankan kempen ini. Taktik pertama adalah mengambil contoh artikel dan gambar beberapa negara yang mempunyai kualiti pendidikan yang tinggi dan rendah serta membandingkan dengan kualiti pendidikan di Malaysia. Taktik seterusnya adalah memaparkan beberapa artikel berkaitan golongan yang berjaya pada umur yang pelbagai dalam bidang pendidikan. Selain itu, mengambil contoh negara maju melalui gambar, artikel ataupun video serta latar belakang negara tersebut yang menunjukkan kualiti pendidikan memberi kesan dalam kemajuan dan pembangunan negara yang mampan, serta memaparkan gambar, website dan media sosial berbagai pihak yang berusaha untuk mengekalkan dan meningkatkan kualiti pendidikan. Akhir sekali, taktik dalam melaksanakan kempen ini adalah dengan mengedarkan borang soal selidik kepada orang awam, terutamanya golongan pelajar sekolah dan mahasiswa tentang proses pembelajaran atas talian yang sedang mereka jalani di era pandemik COVID-19 ini. Pengenalan kepada aktiviti kempen. Kami telah melaksanakan aktiviti kempen dengan membuat soal selidik melalui Google Form. Terdapat 3 bahagian dalam soal selidik yang ditanya iaitu 1. Ciri demografi. Yang kedua, masalah atau cabaran yang dihadapi pelajar semasa pembelajaran atas talian atau dipanggil sebagai ODL. Dan yang ketiga, inovasi atau penambahbaikan yang perlu dibuat dalam pembelajaran atas talian atau ODL. Bahagian 1 menjelaskan tentang ciri demografi iaitu terdapat 4 soalan yang ditanya seperti umur yang mewakili 13 hingga 40 tahun ke atas. Setelah itu jantina, lelaki atau perempuan, nama universiti atau kolej dan tempat tinggal pelajar sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Alright, for the sections 2 is surveying on problems during ODL. So on these sections, I also would like to ask, is it ODL fail to deliver a quality and sustainable educations among students? So for that, in the section 2, we will clarifying ODL problems or challenges by students, and from that we will discuss different types of ODL problems among students. Second is identify most and least facing problems by students by doing comparison between least and most problem. And then third is discussed whether quality and sustainable educations are implementing through ODL. Yes. So for the last and not least sections is section 3. So on the section 3, we survey on this improvements and innovations for ODL, which is we will try to look and find the best methods to ensure ODL is implementing quality and sustainable development or educations as acquired by the SDG Sustainable Development Goals 4. So on these sections, I will asking about 2 part, which is what kind of ODL, what kind of improvement or innovations that should be in ODL. So from this we will try to look at student perceptions or expectations of ODL and what need to change of current system of ODL. So second is what is the most effective and efficient ODL measurement is. So for this one, is talking about how to reach the quality and sustainable educations following the SDG of 4 of sustainable development. Saya akan membentangkan mengenai jangkaan kempen iaitu penerapan nilai pendidikan kualiti di dalam kalangan peserta kempen. Peserta kempen terdiri daripada
masyarakat, pendidik dan pelajar. Bagi masyarakat, kempen ini dapat melahirkan masyarakat middle kelas pertama yang dapat berfikir secara terbuka dan meluas. Dengan itu, mereka menjadi aset yang penting kepada negara dan dapat berbakti kepada orang ramai. Selain itu, kempen ini juga memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pentingnya pendidikan kepada seseorang. Bagi pendidik, dapat menjadikan mereka seorang yang berwibawa dan cemerlang. Selain itu, dapat juga meningkatkan keyakinan dan motivasi dalam kalangan pendidik. Akhir sekali, pelajar dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan adanya pendidikan kualiti. Mereka dapat menimba ilmu pengetahuan dan seterusnya melanjutkan pengajian ke IPT. Dengan itu, mereka dapat memperolehi pekerjaan yang lebih baik dan mengubah cara hidup mereka. Kempen ini juga dapat meningkatkan kualiti yang ada dalam seseorang pelajar dan melahirkan pelajar yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang. Dengan itu, mereka dapat menjadi pemangkin yang hebat untuk negara di masa hadapan. Saya, Nikmah Hasmina binti Nik Hassan, akan membentangkan jangkaan kempen iaitu keberkesanan kempen yang kami lakukan melalui beberapa aktiviti seperti soal selidik melalui Google Form dan pengambilan beberapa artikel yang berkaitan untuk dipaparkan. Melalui aktiviti kami ini, kami dapat simpulkan bahawa jangkaan keberkesanan kempen ini dapat mengetahui tahap keberkesanan ODL kepada peserta sama ada berkesan ataupun tidak. Selain itu, mengetahui tahap penerimaan ODL kepada peserta sama ada mereka berpuas hati ataupun tidak. Seterusnya, membuka minda masyarakat bahawa semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sewajarnya tanpa ada diskriminasi dari aspek lain. Akhir sekali, kesedaran kepada peserta tentang pentingnya pendidikan berkualiti. Kesimpulan saya pada kali ini, pendidikan merupakan aspek yang penting yang perlu diberikan penekanan yang sewajarnya dan diharapkan juga kelestarian sistem pendidikan dapat direalisasikan meskipun terdapat kesan positif dan negatif daripadanya. Sekian, terima kasih.